Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tunggu rakan jemaah kita masih lagi solat, insya-Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات عشر ذي الحجة أو كما قال. Alhamdulillah, kita telah masuk hari yang ke-6 hari ini. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat adalah insya-Allah 10 Zulhijjah. Allah SWT telah berfirman supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat daripada korban, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, ayyamin ma'lumat. Ibnu Abbas menyatakan ayyamin ma'lumat adalah 10 Zulhijjah. Jadi kita menghampiri 10 Zulhijjah, ada beberapa zikir atau kalimah yang kita patut lafazkan, perbanyakkan. Hari ini saya minta dengan Haji Isa tadi untuk kita cerita sikit tentang fiqh ibadah korban. Jadi kita tangguh sekejap lah kita punya sirah tu. Mungkin saja memang sesuai dengan bulan korban, maka selayaknya dan sepatutnya lah. Nabi SAW pada bulan haji sendiri, Nabi 4 kali berkhutbah. Pertama di Mekah pada 7 Zulhijjah. 7 maknanya esok. 7 Zulhijjah Nabi telah berkhutbah di Mekah. Apa yang nak dibuat pada 8 Zulhijjah yang dia panggil Yaumut Tarwiyah, orang pergi ke Mina. Sekarang kita tak adalah. Kalau kita 8 hari Zulhijjah ni dah pergi ke Arafah. Yang haji-haji ni dia tahulah, 8 tu dia dah pergi ke Arafah, dia tak pergi ke Mina. Sebab kita pengurusan kita ikut tabung haji memudahkan. Kemudian sampai di Arafah 8 Zulhijjah, Nabi berkhutbah sekali lagi, mengajarkan apakah yang patut dibuat untuk hari Arafah. Nabi ajar di Mina sana, ataupun dia panggil Batnul Wadi. Boleh tengok dalam hadis dia menyebut Batnul Wadi. Nabi ceritakan apa yang patut dibuat pada 9 Zulhijjah, ataupun dia panggil Yaumul Arafah, hari Arafah. Kemudian khutbah yang ketiga iaitu hari Arafah sendiri. Nabi SAW berkhutbah yang kita panggil khutbah Hajatul Wada', yang kita materikan dalam dia frame biasa depan ada kan. Khutbah 9 Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW khutbah kali keempat iaitu di Mina pada 10 Zulhijjah. Apakah ibadat yang berkaitan dengan lota jamrah dan juga nafar. Nafar awal 12 Zulhijjah, nafar tsani. Nafar ni maknanya keluar daripada Mina dan tidak kembali lagi. Supaya datang cinta kita kepada Mina.
Hukum ibadah korban ini adalah sunat muakkadah dan sunat kifayah. Biasa kita dengar fardu kifayah. Ni dia ada sunat kifayah. Dia ada sunat ain, dia ada fardu ain. Kan dia ada fardu kifayah, ada fardu ain. Macam itulah dalam sunat dia sunat kifayah, sunat ain. Okey. Kenapa nak sangat cerita ni? Kan ustaz tak payahlah korban habis-habis lah. Walaupun hari ni kita punya menteri dah bagi tahu kan dia limit 10 ekor je. 10 ekor tak ada baca. Dia limit 10 ekor. Tentu kita tolak ansur lah nanti macam mana kan. Kita 11 ekor. Kelubi Jumaat lepas saya tazkirah, dia kata 15 ekor. Banyak lah tu. Jenuh nak uruskan sebab kita urus versi PKP ni. InsyaAllah. Jadi sebab kita biasa tahu dia sunat, lepas tu habis. Lepas tu kita membalik. Jadi kita tak jelas sunat tu yang macam mana. Apa sunat muakkad dan apa kan sunat kifayah. Maksud sunat muakkad adalah sekiranya seseorang itu mempunyai lebihan harta. Dia khilaf itu berlaku sebab apa dia jadi muakkad yang dituntut, sebab ada ulama yang kata wajib. Contohnya adalah mazhab Hanafi. Dia kata wajib. Sebab tu dia jadi sunat muakkadah. Itu sunat yang dituntut. So dia ada khilaf. Maknanya ada perselisihan pendapat antara imam itu sendiri berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis. Maka Imam Syafi'i kata dia sunat muakkadah. Dia kata apa maksud sunat muakkad? Adalah sekiranya seseorang itu mempunyai lebihan harta dari keperluan dirinya dan keluarga yang ditanggungnya pada siang hari raya haji. Dia punya definisi ni macam zakat fitrah. Orang yang ada lebihan. Angkuti ahli ayalihi. Pada hari raya itu zakat fitrah lah. Dia ada belanja lebih. Ini pada raya itu raya Aidilfitri, ini Aidul Adha ataupun kita panggil raya korban. Buku ni dia ikut Melayu punya terjemah raya haji. Kalau Idul Adha tu sepatutnya terjemah dia hari raya korban, tapi kitab ni dia meraihkan Melayu, kita panggil raya haji sebab dalam dia ada amalan yang agung yang panggil amalan haji. Dan malamnya serta hari-hari tasyrik, maknanya 10, 11, 12, 13 belanja dia cukup. Maka dia disunatkan ke atas dia untuk dia buat korban. Tetapi dia tidak melakukan korban. Kalau dia tak lakukan, maka hukumnya adalah makruh. 21 bulan orang pencin yang itu masuk duit. Tahu je ustaz ni. Kan. 24 bulan orang government kerja masuk duit. Yang kerja swasta ustaz dah tahulah. Ikutlah. Ada yang bagi awal, ada yang bagi midterm, ada yang bagi tengah untuk akhir, wallahu alam. Jadi nak ceritanya raya ni insya-Allah ada duit. Yang kedua, maksud apa dia sunat kifayah? Macam baru dengar je kan di Mazlan ni. Macam baru dengar ni sunat kifayah. Sekiranya isi rumah lebih dari seorang dan mereka adalah di bawah tanggungan wajib salah seorang dari mereka. Rumah tu contohnya 3 orang, 4 orang ataupun 2 orang, paling kurang suami isteri lah. Dia ada suami dan isteri, okay? Paling kurang. Wajib salah seorang dari mereka, maka jika korban tanggungan wajib. Salah seorang dari mereka, macam ni, baca sekali lagi. Sekiranya isi rumah lebih dari seorang dan mereka adalah di bawah tanggungan wajib salah seorang dari mereka. Maknanya kalau seorang ayah dia ada 3 anak, seorang ayah, seorang suami ada 2 isteri, contoh. Dia ada tanggungan dia. Maka dia kata salah seorang dari mereka, jika korban dilakukan salah seorang dari mereka yang mukallaf, yang boleh buat korban, maka gugurlah tuntutan dari yang lain. Yang lain tu tak ada tuntutan. Macam fardu kifayah solat tu lah, solat berjemaah. Lepas tu kita kekalkan masa PKP 3 orang supaya ke fardu kifayah itu, tuntutan itu tidak tertimpa di mana-mana kampung. Cuma itu kita lebih daripada qaryah lah.
sebab taman-taman tidak ada solat berjemaah, maka dia ambil skop yang besar iaitu qaryah yang ada solat Jumaat, masjid yang ada solat Jumaat sahaja. Jadi kita pun tergugurlah sebenarnya buat surau ni ada cabangan daripada masjid, kecuali surau-surau yang ada Jumaat. Jadi dan gugurlah hukum makruhnya. Contohnya, macam mana gambaran dia? Jika isteri sahaja, dia kata contohnya, jika isteri sahaja yang melakukan korban dalam keluarga tu, suami dia kata tak boleh, dah bayar sewa, dah bayar kereta, dah bayar bil, dah beli macam-macam ni nak masak ni untuk raya. Walaupun tadi dia punya keputusan tadi boleh kumpul 20 orang sahaja untuk Aidil Adha. Untuk bagi makan 20 orang, kita dah siap ni barang, awaklah buat. Sempat lagi ni daftar dengan Ustaz Aziz. Ada buat borang aja Im? Ada ya? Ada borang kat Jayim itu. Kita pun ada tu, Aman Palestin pun ada. Tapi dia agak mahal lah, Masya Allah. Jadi kita ada kemampuan. Isteri dia pun nak buat. Isteri ni nak buat. Bila isteri sahaja yang melakukan korban, maka gugurlah tuntutan ke atas suami. Kalau dia 2 orang lah. Maknanya kalau ada anak, gugurlah tuntutan ke atas si Along tadi. Si Along, kerja apa kat si Along? Kontraktor. Si Alang, kerja apa? Engineer. Namun kenyataan ini tidak bermakna kesemua isi rumah akan mendapat pahala. Dia hanya gugur je sebab dia sunat, dia panggil sunat kifayah. Seorang buat dia je dapat. Seorang buat dia je dapat. Berbeza dengan fardu kifayah. Seorang buat semua telah tergugur dan orang yang buat tu dapat. 3 orang tadi buat dapatlah. Kalau 3 orang, kalau 2 orang, 2 orang dapat. Ini sunat kifayah. Bahkan orang yang akan mendapat pahala hanyalah pengamal korban saja. Yang dia keluarkan duit untuk korban, maklilah dapat. Sekiranya yang lain mahu mendapat pahala, mereka perlu melakukannya sendiri. Tergugur tuntutan ke atas mereka, tapi pahala tidaklah tersebar kepada yang lain. Berbeza dengan sekiranya isi rumah itu seorang saja atau lebih daripada seorang, tetapi masing-masing. Anak kita duduk kat KL, dia sewa dengan kawan-kawan dia. Dia sewa dengan kawan-kawan dia. Bujang. Kita panggil rumah bujang lah. Tetapi masing-masing bukan di bawah tanggungan salah seorang mereka. Semua masing-masing. Walaupun sewa rumah bayar sama-sama, tapi masing-masing. Dia tidak ada melazimi, tidak ada yang bertanggungjawab atas yang lain. Maka tuntutan korban bagi mereka ialah sunat ain. Tadi kita dengar sunat fardu ain, ini sunat ain. Apa sunat ain? Iaitu dituntut secara sunat muakkadah melakukan korban ke atas setiap orang yang berada di dalam rumah itu. Jadi dia tidak ada sunat kifayah. Maknanya siapa-siapa kalau tak buat, tak ada berdosa dengan makruh tadilah, dengan hukum makruh. Haram, tadi kita dengar ada sunat, yang ni dikata haram melakukan ibadah korban. Nak buat juga, bila dia jadi haram sekiranya sehingga membawa tidak ada wang untuk membayar nafkah wajib terhadap tanggungan wajib. Dia ada keluarga, tapi dia biasa dah tiap-tiap tahun buat korban. Tiba-tiba tahun ni tak jadi korban, kan? Tak jadi korban tu sebab apa? Mungkin duitnya sikit. Tapi kalau tak buat nanti takut malu. Dia buat juga. Jangan takut malu, sebab korban macam zakat fitrah. Kalau ada lebihan baru buat, kalau tak ada senyap. Kan? Tu senyap. Sebab korban ni dia adalah hadiah, dia panggil sedekah, tetapi sedekah dengan cara yang tertentu, dengan benda yang tertentu, pada waktu yang tertentu. Dia berbeza dengan sedekah-sedekah lain. Dia dengan benda yang tertentu. Apa dia? Unta, lembu, kambing. Waktu yang tertentu, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kan?
dengan niat tertentu, dengan niat korban. Kalau dia niat lain tak jadi. Walaupun dia buat pada Zulhijjah tapi dengan niat lain tak boleh, tak jadi pahala korban. Lepas tu ustaz kami menasihati kan AJK setiap masjid-masjid dan surau yang menguruskan binatang korban ini, dia kena cari yang cukup syarat. Antara cukup syarat tidak ada kecacatan. Selalu berlaku kecacatan ni kalau binatang ni dia binatang yang import, dia ada tag tu. Bekas tag tu sampai dia koyak telinga tu kan. Lepas tu lembu tempatan ni dia kurus tapi sempurna. Lembu luar import ni dia gemuk, tapi dia ada cacat dekat telinga tu. Jadi kita sebagai AJK pengurusan kena hati-hati supaya tidak berlaku tidak sah korban kita tu. Nanti dia jadi sedekah biasalah. Dia korban adalah korban, sedekah adalah sedekah. Alah ustaz, asalkan boleh bagi fakir miskin tempatan dah lah. Bukan. Korban tu dia pahala lain, agihan tu pahala lain. Kan? Begitu. Dia korban pahala lain, korban tu. Agihan ada pahala agihan pula. Tu dia kena jelas perkara tersebut. Korban menggunakan duit orang bawah tanggungannya. Kita ada anak yatim atau anak saudara atau anak kita sendiri. Tidak boleh menggunakan duit anak untuk korban walaupun dibuat atas nama anak tersebut. Raya hari tu, raya PKP kan. Pakcik-pakcik dia main transfer je duit banyak. Kita berkata, nak kita buat korban lah. Tak boleh tak boleh. Sebab anak kita tadi dia ada beritahu mukallaf, orang yang boleh urus harta. Kalau budak tu tak boleh urus harta, kita urus harta pandai-mandai kita tak boleh. Walaupun ada hadis yang beritahu harta anak adalah harta kita adalah harta kita, tapi tidak pada masalah korban. Sebab korban ni, sebab tu saya kata dia adalah ibadat sedekah yang khusus. Disunatkan bagi bapa yang mampu untuk melakukan korban bagi anaknya. Haji Ayim nak buat untuk Hafiz contoh, kan, mampu boleh menggunakan harta bapanya sendiri. Apa kelebihan dia? Anak memperolehi pahala korban sebab nama dia. Ayah pula memperolehi pahala hibah sebab dia hibah ni berilah, beri harta untuk bahagian anak dia. Saya Jumaat lepas pagi tu dekat sana, dekat Kelubi, malam tu dekat rumah awam Air Molek. Ramai yang bertanya tentang masalah korban untuk si mati. Biasa kan kita dengar kan, korban untuk si mati. Jadi ibadat ni apa-apa ibadat mazhab Syafi'i dia perlu niat. Kita solat, usolli, kita puasa, nawaitu sauma ghadin, kita mandi, saja aku mandi, nawaitul ghusla, nawaitu raf'al hadathil akbar asghari untuk wudu, ataupun nawaitul wudu'a. Termasuk juga korban, dia kena niat. Berbeza dengan waqaf di lafaz, kan, waqaf di lafaz. Jadi kalau ni niat, korban ni kena niat. Lepas tu korban untuk si mati, korban atas nama si mati tidak sah. Kita kesian dekat anak kita yang mati, kita pun nak korbankan dia, kan. Masjid dah tutup, pusat-pusat dah tutup. Cari kawan-kawan kita yang menguruskan korban, baik dalam negara atau luar negara. Dalam negara setakat ni Sabah Sarawak, kawan-kawan kita ada buat dekat pendalaman. Minggu lepas kawan saya buat, Jumaat dah tutup sebab pengurusan sana agak rumit. Lepas tu kes meningkat, Sarawak pun dah naik 42, lebih daripada 40 kes ni jadi zon merah. Dia tukar lokasi dia tu, dikekal, dan dia tukar bilangan lembu je. Jadi dia terpaksa buat macam tu, kan. Kita cari, kita ingat. Jadi korban atas nama orang yang mati tidak sah, melainkan sah bila dia telah berwasiat supaya dibuat korban pada pihaknya. Contoh, dia kata saya wakafkan tanah sawit ini untuk masjid, dan tiap-tiap tahun
buatkan korban untuk saya daripada hasilnya. Hasil tu maknanya bulan-bulan biasa kita bagi kat masjid, untuk bulan Zulhijjah kita letak sikit untuk buatkan wasiat si mati tadi. Bila dia mati dah, jelas tiap-tiap tahun dia beritahu kan. Maka tiap-tiap tahunlah kita buat, selagi sawit yang dia wakafkan untuk masjid tu ada hasil. Sebab wasiat adalah menggantikan niat dia. Habis ustaz, saya anak pun tiba-tiba meninggal. Kita bukan tahu anak kita meninggal. Bini saya tiba-tiba meninggal, kita bukan tahu. Nak buat juga macam mana? Boleh diniatkan pahala korban untuk orang lain, sama ada orang yang hidup atau yang mati, walaupun niat itu berlaku selepas selesai penyembelihan. Dah selesai dah masjid, tanya kan, Haji Elo, Haji Isa dah siap? Dah siap dah. Sebab kita PKP ni kena cepat, kena segera. Contoh, tak apalah, saya niatkan pahala saya itu, korban tu, kepada si fulan bin fulan, kepada si fulanah binti fulan, sampai pahala tu. Dia panggil isalus thawab, menyampaikan pahala. Seperti mana kita buat tahlil tu, Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawaba, ya Allah terimalah, sampaikanlah pahala yang kami maqara'an daripada bacaan kami, tahlil kali, tahmid kami, selawat kami kepada almarhum. Kita pun sebutlah almarhumah macam tu. Tidak sah korban bagi pihak orang yang hidup melainkan setelah mendapat keizinan daripadanya. Ini bagi pihak, bukannya pahala tadi ya. Pahala tadi tak kisah orang tu dia izin ke tak izin ke. Saya memang sayang Haji Ayim ni. Saya buat korban ada 3 bahagian. Satu bahagian untuk saya, satu bahagian untuk almarhumah isteri saya, satu bahagian untuk Haji Ayim. Pahalanya boleh, pahalanya tiga tu nama kita, tapi pahalanya satu untuk isteri kita, satu untuk Haji Ayim, satu untuk mati, satu untuk hidup. Pahalanya. Dia jangan keliru. Tapi kalau kita nak buat untuk orang yang hidup, nak letak nama dia, kan, kita telefon dia, Assalamualaikum Haji Ayim, dah buat korban belum? Allah, tak sempat lah. Tak apalah, saya dah ambil nama 2 nama. Nama awak boleh letak 1. Cantik sangat lah tu. Berapa nak bayar ni? Tak ada, memang untuk awak. Letak lah. Boleh, dengan keizinan dia. Syarat ibadah korban. Syarat sah ibadah korban yang pertama ialah Islam. Batu kan, orang-orang kafir dia tak boleh nak korban. Okey. Jadi nanti ada kes. Contoh kita punya parlimen ni dapat masjid ni dapat seko tak? Dapat kan? Tiap-tiap masjid dapat seko. Masjid ada dapat seko daripada parlimen ni. Daripada parlimen. Dia dapat seko. Jadi sepatutnya kes tu dia memang ada berlaku. Dalam ni dia bagi tahu. Dia kata sepatutnya macam mana dia kata? Jika sebuah syarikat ingin menaja haiwan kepada seorang individu. Sekarang ni parlimen bukan orang, masjid pun bukan orang. Dua-dua bukan orang. Sebab ibadah korban ni orang yang niat tu orang. Jadi yang niat tu orang. Jadi sepatutnya dia kata tadi, jika sebuah syarikat ingin menaja haiwan korban kepada seorang individu, iaitu sama ada menyerahkan wang atau binatang. Sekarang ni dia serah binatang. Kepadanya dan disembelih sebagai korban atas nama individu tersebut. Jadi nama kena nama individu. Sekarang ni dia bagi kat masjid. Masjid bukan orang. Sepatutnya dari parlimen tadi dia bagi penyerahan milik. Korban ni kena milik. Korban ni kita kena milik binatang tu. Kita tak boleh korban. Haji Mat ada kambing, saya nak korban kambing Haji Mat. Mana boleh? Korban kambing Haji Mat punya, nak nama saya. Tak boleh. Kecuali Haji Mat bagi kambing tu dekat saya pun buat korban, baru boleh. Jadi tadi parlimen dia bagi dekat masjid.
Sekarang ni masjid dia ada apa? AJK masjid ataupun lembaga pengurusan masjid. Sepatutnya dia tamlikkan dekat AJK masjid ni. Letaklah nama siapa pun. Contoh AJK masjid ada berapa orang? 12 orang. Okey, 7 nama bagi dulu. Nanti yang baki 5 nama ni tahun depan nanti ada bahagian insya-Allah. Macam tu. Supaya sah korban tu. Faham tak? Supaya sah korban tu. Jangan kita bergaduh pula AJK masjid. Nama aku dulu, engkau dulu. Undi tak payah, tak payah undi lah. Sama-sama kita tolak ansur. Supaya jadikan korban itu sah. Kalau tak, dia jadi bagi je lah. Parlimen bagi masjid, masjid pun bagi orang kampung. Jadi bagi je. Dia jadi daging bagi, agihan kambing korban. Dia kata daging hadiah, bukan daging korban. Macam tu. Itu kena jelas. Sebab tu saya kata kepentingan untuk mengajar ibadah korban ini sepatutnya kita buat di tiap-tiap masjid. Supaya masjid-masjid yang menerima tu dia faham. Yang saya nak laksanakan ni adalah ibadah korban. Ibadah. Bila kata ibadah, dia kena niat. Bila kena niat, benda tu adalah milik dia. Milik, pemilikan. Jadi setiap orang letaklah pengerusi, haji timbalan pengerusi, setiausaha, timbalan setiausaha, juru kira-kira siapa lah terletak dulu. Nanti ibadahkan korban. Tapi jangan kita letak nama kita, kita bawa kita punya bagian balik semua. Tak jadi juga. Sebab kita tadi kan nak bagi untuk orang tempatan, fakir miskin tempatan dan yang layak. Biasanya kita bagi sama rata lah. Biasanya macam tu. Yang tu kita kena jelas insya-Allah. Syarat ibadah korban yang pertama ialah Islam. Maka tidak sah korban yang dilakukan oleh orang kafir. Sekiranya haiwan korban datang daripada orang kafir dan dia telah memilikkannya kepada seorang Muslim. Seorang Cina datang tokey, kawan kita, Haji, you mengkorbankan ni tahun. Itulah, tak ada modal lah. Ini saya kasih 1 ekor lembu. Kan? Ini bukan curi punya tahu. Ini memang bukan duit judi, bukan dia apa. Ini memang betul punya. Saya mau bagi. Duit halal punya. Dia pun tahu halal haram, dia pun tahu. Dia pun bagi kita. Kita pun carilah sama ada kita nak memang semua tu untuk kita punya nama ke, ataupun kita bagi 1 ekor lembu dan 1 ekor unta 7 bahagian. Kita boleh. Maka sah. Maka dia kata si Muslim itu pun melakukan korban dengannya, maka hukumnya sah. Sebab dia dah memilikkan kat kita. Okay? Jika seseorang ingin mengeluarkan zakat, contohnya dia ada lembu. Lembu punya zakat ni 40 ekor lembu, keluar 1 ekor lembu. Bermula dengan 40 ekor. Dia beli 40 ekor, cukup dia punya bilangan 40 ekor, cukup dia punya haul setahun. Cukup kan? Dalam setahun 1 Muharram 1440 sampailah 1 Muharram 1441. Yang tahun ni lah 41 ni. Sebab ni dah bulan 12 Dia pun nak keluar zakat. Dia kata aku keluar zakat akhir tahun lah nanti. Bentuk lembu. Lembu tu dia nak mix dengan korban, nak campur dengan korban. Jika seorang ingin mengeluarkan zakat dengan cara membeli binatang korban, maknanya 2 lah, sama ada duit simpanan dia tadi dah cukup, dia nak keluarkan zakat, ataupun berbentuk lembu. Kan zakat ni ada zakat binatang, ada zakat harta. Kalau contoh ni dia bagi zakat harta, duit tu dia beli binatang korban. Kita paling murah anak murid saya lah. Dia jual. Hari tu dia kata saya tolak dekat parlimen. Kan? Dia pun tolak kat parlimen juga. 50 ekor. Trip kedua tu 1 ekor lah semuanya total. Jadi dia kata saya tolak murah je ustaz, dia kata. 5,000 atau 4,800, tengok saiz. Tara tu lah dia kata. Sebab beli borong kan. Jadi dia pun zakat dia 5,000. Simpanan dia tahun ni punya berapa? Bukan, apa ni, zakat simpanan. Selangor 36,000 setahun kan, 36,000 zakat simpanan setahun. Jadi dia dah simpan 36,000 setahun cukup, dia pun keluarkan 5,000. Contoh, dia pun beli lembu, dia nak buat korban. Maka dia kata tidak sah, zakatnya itu tak jadi. Yang jadi hanyalah binatang korban. Dia tak boleh campur. Biasa orang tanya apa? Ni memang soalan biasa. Ustaz, saya nak buat korban dan akikah, ada tak?
Biasa kan? Okey. Kurban dan akikah, kalaulah dia kambing, satu bahagian je kambing ni, seekor ni satu bahagian je. Dia itulah dia nak buat kurban, itulah nak buat akikah, tak boleh. Ustaz, kalau kurban dan akikah mana nak dahulukan? Dahulukan kurban, sebab kurban hanya 4 hari. Akikah dia punya valid until die, dia panggil. Sampai sebelum sikit nak mati boleh buat akikah. Okey. Sebab korban dia sekejap 4 hari ni je. Ustaz, masa ni lah saya ada duit. Yelah, masa ni lah nak buat korban. Akikah panjang. Okey. Jadi kalau dia tembung macam tu, buat korban dulu, nanti ada duit lagi baru buat akikah. Takkan semanjang tak ada duit. Kan? Dan pula masa korban tu dia ada duit. Tak pernah sabar juga. Kan? Satu lagi, kalau dia nak juga, dia nak campur juga, boleh. Kita ambil lah yang banyak bahagian. Apa dia? Lembu atau unta. Dia ada 7 bahagian. Dekat 7 bahagian ni, contoh saya, Abang Zubir, Haji Isa, Haji Mazlan, Cikgu, Tuan, Haji Renal, 7 orang. Haji Renal nak makan saja-saja satu bahagian. Cikgu nak sedekah bahagian kedua. Tuan dia nak buat jual bahagian dia. Haji Mazlan dia nak buat akikah. Saya nak buat korban. Abang Zubir nak masak sop kan. Sop. Lama tak kena tu. Dia kata ustaz ni dandan cari malam-malam ni, cari sejuk-sejuk ni cari sop. Habis dengan Haji Ayam kata jeling Haji Mat tu kan kali. Kan. Jadi dalam 7 tu macam-macam. Dalam 7 tu yang ni nak ni. Jadi kita dah 6 orang tadi. Kita pun cari mana seorang lagi. Kita punya partner ada Cina. Halo. Kan. Goh apa? Goh tuan ke apa nama dia kan. Lu mau kata satu bahagian. Cina dia makan kan daging. Mana tahu you nak rasa daging ke? Oh boleh ke? Boleh. Dia kalau seorang tiba-tiba dia nak masuk. Walaupun dia korban dia tak jadi, tapi dia nak masuk bahagian tu boleh bahagian dia. Bila kita dah sembelih, bahagikan bahagian-bahagian utama. Batang pinang bagi 7, hati bagi 7, limpa bagi 7, daging kerangka semua bagi 7. Kecuali kepala, kaki dan ekor yang bulu tu tak adalah. Orang tak bagi kan. Yang ekor tu orang bagi. Mana yang bulu tu dengan kulit. Yang lain tu semua kena bahagi 7. Bagilah Haji Haji Zainal dia nak apa tadi? Nak makan saja. Cikgu Mat nak jual. Boleh bagi. Itu baru boleh. Jangan satu ekor kambing masa dia tu nak korban, dia tu juga nak akikah, itu tak boleh. Tu jadi. Korban. Sebab akikah ni dia panjang sampai kita sebelum mati. Sampai kita sebelum mati. Dia panjang. Korban ni dia hanya 4 hari. Dan tuntutan dia utama masa itulah. Sebab tuntutan ni kan dia mana lebih utama tu. Dan pula duit kita lebih masa tu. Itu imam. Dia ada nazar. Saya buat nazar nak buat juga. Nazar ni dia wajib. Beza pula kan. Nazar wajib. Jadi cuma nanti kalaulah contoh 7 bahagian, ada dalam salah satu bahagian tu dia ada nazar, maka nazar ni dia tak boleh nak bagi kat siapa-siapa. Nazar ni dia yang dia tak boleh makan. Jadi macam ni dia nak makan, dia ambil bahagian orang lain. Satu bahagian, contoh kalau lembu berapa kilo biasa seekor? 100 kilo atau 120 kilo kan. 100 kilo, 120 kilo kan. Jadi kalau kita ambillah 140 kilo, satu bahagian 20 kilo. 20 kilo yang nazar tu, satu bahagian tadi kan 20 kilo tu dia tak boleh makan. Dia kena agih. Sebab dia nazar. Nazar ni binatang nazar adalah wajib dan dia tak boleh makan binatang tersebut. Kalau dia nak makan, dia ambil bahagian orang
Orang lain pun jangan buat tak tahu je. Kau punya nazar kan, kau tak boleh makan kan. Kan patutnya binatang korban ni, kan kita ada 20 kilo. Biasa kita packing 2 kilo. Ada satu tempat 2 kilo, ada setengah tempat 1,5 kilo. Ikut sesuai lah, ikut dia punya penduduk yang dia nak agihkan. Jadi kita ambil 2 kilo je atau 4 kilo. Yang lebih tu 16 kilo lagi kita agih. Jangan semua kita ambil bawa balik. Sebab sah korban paling kurang sedikit bagi dekat fakir miskin ataupun orang yang layak terima. Paling kurang baru sah korban. Kalau semua kita buat balik, tak nama korban. Baik kita pergi pasar je, hari Rabu orang beli daging, makan sendiri. Saya nak ambil 20 kilo. Macam tu lah. Tu dia kena jelas perkara tersebut. Dan kalau nazar kita sama-sama kena sebut, saya punya nazar ni saya tak boleh makan. Jadi yang lain kena faham lah. Kita bagilah dia sikit. Jangan tak bagi kan. Jangan kita toy pula. Itulah lain kali jangan nazar sangat. Jangan kita marah dia pula. Kadang-kadang orang nazar ni bersebab. Dia ada sakit ke, dia ada masalah ke, dia ada hutang ke, kan. Aku kalau selesai hutang ni, aku nazar nak buat korban satu bahagian. Ngam-ngam pula 1 Zulhijjah selesai masalah dia. Dia pun buatlah korban. Kan. Ni kalau berjaya dapat projek ni, aku nak nazar 1 kilo kambing. Kalau kambing ambil lah, tak ada bahagian lah kan. Dia 9 dia bagi orang ni. Satu, saya sikit pun tak boleh ambil nazar. Dia tak boleh makan, keluarga dia pun tak boleh makan. Itu nazar. Nazar. Yang pertama tadi adalah Islam. Jika seorang ingin boleh menggunakan duit Baitul Mal. Baitul Mal dalam karangan Syekh Rahbiyah, dia menyatakan bahawa Baitul Mal zaman dia tu tidak lagi telus pengurusannya. Jadi kita tengoklah sendiri macam mana pengurusan Baitul Mal tersebut. Tapi kalau ada Baitul Mal nak keluarkan duit untuk beli haiwan korban dan disembelih bagi pihak kaum muslimin dengan syarat ada keluasan pada duit simpanan Baitul Mal. Baitul Mal ni adalah untuk semua maslahat orang Islam. Itu panggil Baitul Mal. Cuma kita sekarang ni lebih kepada kita panggil cukai pintu, macam-macam cukai lah yang dikenakan. Sepatutnya duit itu digunakan daripada Baitul Mal, duit yang menyimpan harta lebihan daripada pusaka ataupun mana-mana orang-orang kafir yang tinggalkan harta dari luar, dia keluar daripada negara Islam. Dia tinggal masuk duit itu pada Baitul Mal. Kira sekarang ni kalau duit banyak ni tuntutan yang tidak, harta yang tidak dituntut di amanah raya, juta kan, ke amanah raya tu. Patutnya dia boleh buat Baitul Mal. Itu semua bukan harta siapa-siapa tu. Itu untuk maslahat kepentingan bersama. Tajaan haiwan kurban untuk orang lain perlulah mendapat keizinannya. Macam tadi sama juga ceritanya kes tadi yang saya bagi contoh jadi. Seorang nak bagi dekat Haji Aim, kena minta izin. Pihak masjid tidak boleh menggunakan wang masjid untuk membeli binatang korban dan diniatkan bagi pihak ahli qaryah. Tak apalah, orang kampung dah bagi duit tiap hari Jumaat, tiap subuh, tiap sembahyang. Duit tu kita buat keluar, kita beli binatang korban. Nanti kita bagilah, kita bagi tahulah ni duit masjid. Tak boleh. Sebab tu tak ada masjid buat setakat ni lah, tak ada masjid buat. Alhamdulillah. Memang diorang akan kolek lain. Kalau ada tu memang bertuah tu dia punya pengurusi naik AJK ni. Kadang-kadang AJK ni dia cucuk pengurusi pening kan. Saya jadi pengurusi, saya tahu lah, dia cucuk kita pun pening ada. 2 minggu lepas saya tanya, kita ni nak buat solat raya ke tak? Pasal ada beberapa surau dah minta. Kata tak payah ustaz. Kita ni banyak orang yang berhijrah, nama pun Muhajirin kan, surau Al-Muhajirin. Tak apa. Kalau nak kata buat, saya buat permohonan. Kalau tak ada, tak apalah, kita buat. Kita tak ada buatlah solat raya Aidul Adha. Jika korban dikeluarkan menggunakan wang syarikat, ada orang dia ada syarikat, duit alhamdulillah, walaupun PKP, lepas PKP naik balik bisnes dia, ngam pula dengan masuk Idul Adha nak buat, maka dia kata syarat sahnya ialah
pertama mendapat keizinan daripada pemilik wang seperti rakan kongsi. Cuma kita kalau bisnes kita ni dia ada banyak bentuk lah. Dia ada yang memang dia ada shareholder ataupun partner. Ada yang memang pemilikan sendiri. Okay, kalau pemilikan sendiri senanglah. Kan, kalau dia ada shareholder, dia kena bagi tahu dengan rakan-rakan kongsi dia. Yang kedua, Islam. Rakan kita tu Islam. Yang ketiga, wang tersebut mencukupi harga satu bahagian mengikut bilangan pihak yang terlibat. Namun jika sebuah syarikat ingin menaja haiwan kurban kepada seorang individu yang saya baca tadi, menyerahkan wang atau binatang kepadanya dan disembelih sebagai kurban atas nama individu tersebut, maka tidak perlu kepada syarat Islam. Macam cerita orang kafir tadi, dia pun bagi dekat Haji Mat. Nah ni Haji, ni bukan duit judi, ni bukan duit halal punya, lu ambil lah. Nanti lu bikin kurban, lu masak sedap-sedap, kasih hantar saya punya rumah. Okey, boleh. Macam tu juga dia memilikkan kepada mana-mana individu tersebut boleh buat korban, sah korban tersebut. Syarat yang kedua ialah niat. Pertama tadi adalah Islam. Untuk ibadah korban, kita pun hampir dah nak azan. Syarat ibadah korban yang kedua ialah niat. Jadi bila kata niat, innamal a'malu bin niat, hanya sahaja amal itu diterima dengan niat. Ia lebih afdal, korban ialah satu ibadah yang khusus. Ia lebih afdal daripada sedekah sunat. Sedekah sunat ni macam-macam kita buat, pergi datang masjid, kita letak dalam tabung, sedekah sunat. Kan? Oleh kerana korban ialah ibadah, maka disyaratkan niat di dalamnya. Niat korban, contohnya aku berqasad binatang ini sebagai korban, ataupun aku serahkan binatang ini untuk korban. Mana aku berqasad binatang ini sebagai korban, orang lain yang sembelihkan. Dia pergi tengok lembu yang kita dah confirm yang masjid beli tu, dia dah parking kan. Biasa kalau masjid besar ni dah ada tempat dah, kawasan dia letak dah. Dia dah print, dia laminate nama tu siap. Lembu satu siapa nama dia, lembu dua dia dah letak siap. Ni yang berlaku kan. Dia dah letak laminate besar-besar tu, A5 tu, dia dah letak siap tanda. Kita pun tengok, oh ni binatang korban aku. Aku berqasad binatang ini sebagai korban, niat. Niat. Ataupun ada kalau dulu lembu tu dia ikatkan dengan 7 tali. Lembu ikat dengan 7 tali. Kalau satu lembu berkongsi 7 orang. Kalau satu lembu seorang, senang dia satu je tali. Dia pun kata aku serah niat ni, aku serahkan binatang ini untuk korban. Dia pun serah dekat yang orang yang nak sembelih. Yang ketiga, atau aku sembelih binatang ini, dia lah sembelih sendiri. Kan, dia tak payah tengok dia, nanti dia datang je, dia bawa dia punya pisau 300-200 ringgit tu, kan, dia pun sah. Ini antara sebab tidak sah korban bagi pihak orang lain tanpa izin. Inilah antara sebab. Sebab niat tu macam 3 bentuk tadi itulah yang saya tunjuk tadi. Sama ada dia serah, atau dia tengok binatang tu, ataupun dia sendiri sembelih. Okey, kita dah habis dah insya-Allah. Saya baca sikit yang saya dah forward sebenarnya benda ni. Cuma kita nak baca sikit. Kita pun dah insya-Allah sekejap lagi waktu ibadah korban. Waktu sah ibadah korban bermula selepas terbit matahari dan berlalu masa yang mencukupi untuk solat 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Setengah tempat 8 suku dah semayang. Itu paling awal lah. Lepas tu biasanya rata-rata kita minum misal 8.5. Sekiranya haiwan disembelih sebelum waktu ini, ada nak sembelih awal. Sebab Idul Adha ni sembahyang dulu baru makan. Beza dengan Idul Fitri, makan dulu baru sembahyang. Lepas tu kalau boleh 8 suku kita siap-siap sembahyang. Nak pula PKP. Nak pula banyak pula lembu. Dah lah seekor 10 orang je boleh. Rasa dah kemengahannya tu, saya dah rasa tu. Betapa mengahnya. Jadi jangan nak awal sangat. Orang tak sembahyang lagi dah sembelih. Tak sah pula. Sekiranya haiwan disembelih sebelum waktu ini, maka ia tidak dianggap haiwan korban
tetapi sebagai sedekah semata-mata. Waktu korban berakhir bila? Dengan tenggelamnya matahari hari terakhir, iaitu 13 Zulhijjah. Jadi Jumaat 10, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin tu masuk je waktu maghrib, dah habis waktu korban, selesai. Habis kita pendek tu. Yang paling afdal adalah unta, kedua lembu, ketiga kambing biri-biri atau belah-belah Arab ni panggil alus, keempat kambing biasa, kelima satu bahagian unta, keenam satu bahagian lembu. Paling kurang tu satu bahagian lembu. Jadi sukalah saya promote lah, biasa lah tu. Dia kalau niaga dia promote lah kan. Okey, siapa-siapa yang ada lagi kelapangan, kelebihan harta tadi, Masya Allah, masih lagi dibuka sampai hari Rabu lah. Hari Khamis nak balik dah kan, sampai hari Rabu insya-Allah. Kalau hari Khamis tu nak buat, boleh lagi sempat insya-Allah. Kambing 490, lembu 555, unta 625. Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan sedikit kita punya tazkirah ataupun ulangan ibadah korban ini, Allah SWT terima korban kita, Allah Ta'ala terima solat Aidil Adha kita, dan kita doakan orang-orang yang menaikkan haji, mereka telah mula masuk dalam ruangan-ruangan kawasan di Mekah sana, Masya Allah. Kalau yang ada FB boleh buka dalam Haramain Syarafain. Dia selalu update apa perkembangan setiap hari. Jadi sepatutnya kita orang Islam ni merasakanlah akan betapa rindunya nak mengerjakan umrah, mengerjakan haji. Maknanya sangat malang kita walau kata aku belum haji lagi kan, aku bukan boleh pergi pun. Ini sangat jauh lah daripada sifat orang mukmin yang sepatutnya dia rindukan Mekah dan Madinah. Dia sepatutnya orang mukmin ni dia kena rindu dua tempat yang suci ni. Sebab Madinah antara tempat yang mana Dajjal tak boleh masuk. Kan? Madinah ni tempat yang Dajjal tak boleh masuk. Sepatutnya kita rindukan tempat-tempat yang macam ni lah. Kan? Jadi sangat malang lah. Jadi insya-Allah semoga Allah Ta'ala kurniakan kita, mudahkan kita punya sahabat-sahabat, saudara-saudara se-Islam kita menunaikan haji dan diselamatkan daripada jauhkan daripada bala insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah